Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting, cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Malah topik yang kita pilih hari ini ialah IPEF 2021 membina semula kehidupan selepas pandemik. Dan dua tetamu, saya betulkan kita akan hubungi melalui kemudahan StreamYard, iaitu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Roshaimi Mat Rosli yang merupakan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan di Perkeso. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga akan berkongsi pandangan tentang topik yang kita pilih hari ini. Jadi kita ingin juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seorang lagi tetamu, iaitu Puan Gayatri Vadivel yang merupakan Ketua Cawangan Bahagian Pekerjaan Perkeso. Jadi dua orang kuat dari Perkeso sudah pun bersiap sedia sebenarnya. Jadi kita ingin mulakan perbincangan berkaitan dengan topik ini bersama dengan Encik Roshaimi terlebih dahulu. Jadi barangkali Encik Roshaimi, ini satu isu yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya, dan ianya perlu diwar-warkan pada penonton-penonton kita. Dan saya dipahamkan bahawa Perkeso akan menganjurkan the International Public Employment Forum 2021 ataupun IPEF 2021. Dan kalau dalam bahasa Malaysianya disebut sebagai Forum Antarabangsa Pekerjaan Nasional 2021 tidak lama lagi. Jadi mungkin menarik jugalah kalau Tuan boleh terangkan kenapa Perkeso mengambil keputusan untuk menganjurkan forum ini, Tuan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syakawi. Okey, bila kita sebut tentang International Public Employment Forum 2021 ataupun IPEF ni, ia merupakan satu persidangan virtual yang kita anjurkan, yang merupakan persidangan peringkat antarabangsa, yang mana ini merupakan kata pertama kali dianjurkan di Malaysia oleh Perkeso, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kenapa saya nyatakan sedemikian? Kerana buat pertama kalinya juga Malaysia telah terpilih untuk menjadi ahli World Association of Public Employment Services ataupun WEPS, di mana kita merupakan salah sebuah negara ataupun institusi yang melaksanakan perkhidmatan pekerjaan daripada 80 buah negara yang turut menganggotai WEPS ni. Dan bila kita sebut tentang IPEF 2021, pendidikan tentang program ini, walaupun dalam situasi pandemik, kita masih lagi menganjurkan satu forum bertaraf antarabangsa ini, yang mana kita akan menghimpunkan 3 program utama dalam menerusi IPEF 2021 ini, yang akan berlangsung dari 6 September ini sehinggalah 9 September 2021. Mungkin boleh saya jelaskan bila sebut tentang 3 program utama itu, kita iaitu adalah program SOXO Regional Return to Work RTW Digimos Symposium 2021 yang akan diadakan dari 6 hingga 7 September. Dan di samping itu juga kita turut mengadakan International Public Employment Services Symposium pada 7 dan 8 September. Dan di samping itu juga kita turut mengadakan, saya rasa di kalangan luar sana yang para pencari kerja tunggu, kita akan menganjurkan Expo Kerjaya My Future Job ataupun My Future Job Expo selama 3 hari dari 7 hingga 9 September 2021. Dan kita dalam rangka pelbagai pengisian program menarik, antaranya kita akan mengundang seramai 50 panel jemputan dari dalam maupun luar negara yang akan berkongsi ilmu dan juga pengalaman mereka berkaitan isu-isu semasa berkaitan dengan pasaran buruh global, termasuk dari segi kelangsungan perniagaan dan juga kehidupan Malaysia. Sebab kita tahu kesan daripada pandemik ini amat mencabar. Dan perkara ini untuk makluman Encik Syakawi, dia amat selari juga dengan tema kami, iaitu IPEF 2021 Reviving, Realigning and Rebuilding the Labour Market. Dan penganjuran forum ini juga boleh saya katakan satu cukup bermakna dalam sejarah Perkeso, kerana ia diadakan bersempena sambutan Jubli Emas Perkeso pada tahun ini ke-50 tahun. This is unique. Dan menyerulah kepada para pendengar, para penonton di luar sana, sertailah ramai kita punya forum ini yang akan diadakan selama 4 hari percuma saja. Mereka perlu
daftar di www.perkeso.gov.my. Itu saja. Okey. Terima kasih. Ya, nanti kita akan dapat juga nanti pandangan daripada Gayatri berkaitan dengan program-program yang telah disusun atau sempena dengan IPF 2021 ini. Tapi barangkali sebelum saya pergi pada Gayatri untuk bercakap tentang perkara ini, mungkin juga kalau kita lihat daripada sasaran dan juga matlamat yang ingin dicapai sebenarnya oleh Perkeso dengan penganjuran forum ini, apakah merasa yakin bahawa ianya mungkin boleh membantu rakyat Malaysia yang menyertainya dan membina semula kerjaya yang mungkin terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini barangkali Rosyami? Ya, insyaAllah bila kita mengajukan forum ini, kita melihat bahawa ramai rakyat Malaysia yang terkesan, baik golongan majikan, pekerja dan juga pencari kerja. Menerusi forum ini, kita melihat kita akan berkongsi ilmu pengetahuan dengan beberapa penceramah dalam dan luar negara berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka. Yang apa paling penting, bila para peserta yang menyertai forum ini, insyaAllah mereka dapat memperlengkapkan diri mereka dengan amalan terbaik yang diperlukan. Yang kita tahu kesan daripada pandemik ini untuk mereka membina kerjaya semula dan masa sama juga seterusnya meneruskan kehidupan dalam pasca COVID-19 ini. Sekarang kenapa saya highlightkan perkara ini berdasarkan 3 perisian program kami tadi, kalau sebagai contoh untuk Regional Return to Work Forum, di mana yang untuk forum ini kita memfokuskan kepada golongan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengusahaan ilang upaya. Sebab kita tidak harus melupakan bila kita sebut tentang pandemik, kadang terus kita kena membantu juga golongan mereka yang mengalami ilang upaya, sama ada akibat kemalangan ataupun kecederaan yang mengakibatkan mereka tidak boleh berfungsi seperti biasa. So dalam konsep RTW DigiMOS ni kita menekankan, kita berkongsi dari segi pengalaman-pengalaman pengusaha ilang upaya berkaitan apakah langkah-langkah yang perlu mereka ambil dalam menguruskan orang yang mengalami ilang upaya ini, termasuklah langkah dari segi intervensi kerja dan penyesuaian tempat kerja dengan keadaan solusi terbaik bagi perusahaan pekerja ilang upaya ini. Dan di unit tentang simposium ni, kita turut mengundang beberapa peserta dan juga penceramah daripada Asia Tenggara sendiri, yang mana mereka ni terlibat secara langsung dari segi pengubah dasar dari peringkat agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, termasuk juga institusi kesihatan dan juga pengamal perusahaan upaya. Itu kalau kita lihat dari satu grup. Bila kita pergi kepada kumpulan untuk International Public Employment Services pula, simposium, di situ kita mensasarkan untuk golongan graduan, majikan dan juga pencari kerja, juga anggota pelaksana dasar yang kita lihat. Persidangan maya ini akan menyusun pelbagai topik yang menarik, yang mana kita akan berkongsi mengenai cabaran mentadbir. Antara salah satu topiknya ialah berkaitan cabaran mentadbir organisasi ketika krisis COVID-19 daripada perspektif seorang CEO. Sebab kita tahu majikan di luar sana banyak yang terkesan, jadi sebagai perusahaan tertinggi di peringkat organisasi, mereka berpeluang untuk mempelajari dari segi perspektif penceramah-penceramah khas yang kita undang, bagaimana mereka dapat menangani isu ini. Okey. Saya dapat Mungkin Rosyami, penting jugalah. Tadi pun anda menyebut bahawa seramai lebih kurang 50 panel yang akan membentangkan ataupun melakukan pembentangan mereka dalam forum ataupun dalam IPF 2021 ini. Mungkin nama-nama besar yang sudah pun mungkin akan dapat menarik perhatian mereka yang mungkin ingin menyertai simposium ataupun forum ini nanti. Ya, antara nama-nama besar yang insyaAllah yang akan menyertai forum kita adalah seperti Datuk Seri Idris Jalal sendiri. Kalau kita ingat, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri kita, yang sekarang ni merupakan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pemandu Associate, yang akan berkongsi mengenai strategi dan pengalaman beliau sepanjang melaksanakan transformasi negara. Dan yang paling penting saya lihat di sebalik perkongsian ini, yang paling penting mereka yang akan dapat inspirasi dan membuka mata para majikan berkaitan dengan bagaimana mereka dapat menyesuaikan keadaan diri mereka dalam menghadapi situasi semasa pandemik ini. Dan yang paling unik juga, kita turut mengetengahkan tokoh-tokoh ataupun kita punya hero-hero bola sepak kita nasional yang cukup terkenal suatu ketika dahulu. Saya rasa saya kenal ni. Contoh Datuk, kita ada Datuk James Wong, Datuk Singh dan Datuk Song Chin Aun. Mungkin orang kata, kenapa Sok-Su nak jemput tokoh-tokoh ini? Sekarang kita lihat, mereka ni telah melalui kisah kehidupan pahit manis
jenis masing-masing sebelum mereka bergelar jaguh sukan negara yang berjaya merangkul pelbagai kerjaan. Dan apa yang kita akan kutip pengalaman daripada mereka ini adalah mereka akan dapat kongsikan pengalaman lampau ini masih lagi membantu mereka dalam mengharungi kehidupan sehingga hari ini. So, kata antara tokoh-tokoh hebat insya-Allah yang kita akan jemput nanti untuk berkongsi pengalaman mereka. Okey, Rosyami, menarik dan jelas penerangan yang anda sampaikan. Tapi kesian jugalah kita tengok apa ni, Gayatri menunggu saja. Bilakah? Okey, Gayatri. Ini peluang anda sekarang inilah. Tadi pun rakan anda Rosyami juga menyebut tentang program-program yang telah disusun atur, dan yang menarik saya kira ialah menawarkan program utama itu yang penting, iaitu tentang simposium Return to Work ataupun DigiMOS. Barangkali kita boleh kongsikan apa yang akan diberi penekanan dalam simposium Return to Work ataupun DigiMOS ini. Gayatri? Ya, baik Tuan Syarkawi. Okey, so program Simposium DigiMOS Return to Work ini adalah selari dengan maklumat KESOL. Kita ada satu program yang dipanggil program Return to Work yang merupakan satu program pemulihan yang komprehensif untuk membantu pekerja yang telah tercedera ataupun mereka yang menghidapi penyakit untuk mendapatkan bantuan pemulihan secara komprehensif. Bila kita sebut biopsychosocial ni, dia merangkumi faktor biofizikal, psikologikal dan juga sosial. Dan selari dengan bantuan yang PKSO berikan ni kepada mereka yang tercedera dan juga mereka yang menghadapi penyakit ni, tema adalah selari dengan navigating disability management through the new norm. Kita berada di norma baru sekarang dengan return to work process re-engineering. Dan ia melibatkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang termasuklah kesihatan, pencegahan, pempasan pekerjaan yang akan menyertai sesi pembentangan bengkel kerja. Kita ada pelbagai bengkel-bengkel yang akan diadakan di dalam simposium ni nanti, dan akan terdapat pelbagai perbincangan berkaitan dengan isu-isu yang terbabit dengan pengurusan hilang upaya, terutamanya bagi pekerja yang telah tercedera ataupun hilang upaya. So simposium ni turut menampilkan barisan panel jemputan yang sangat menarik daripada dalam negara dan juga luar negara. Dan antaranya ialah pengarah eksekutif International Disability Management Standard Council, Mr. Wolfgang Zimmermann. Kita ada satu kerjasama yang strategik dengan institusi ini yang telah membantu kita membina modul-modul yang sangat bersesuaian untuk diberikan kepada majikan dan sebagainya. Dan tidak melupakan juga Profesor Dr. Rini Gonzalez daripada University of Texas Rio yang akan turut dilibatkan dalam panel jemputan nanti. Dan tidak dilupakan juga kita punya panel-panel menarik daripada Malaysia, tidak dilupakan daripada Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Melaya, Datuk Emeritus Profesor Dr. Nurmah Binti Mansur, dan saya rasa semua kenal panel yang saya bakal sebutkan nanti. Senator Datuk Ras Adiba juga akan turut menjadi salah seorang panel dalam simposium ni. So itulah satu barisan panel yang sangat menarik yang akan menyertai return to work. Persoalannya juga cukup menarik sebenarnya yang saya nak kongsi bersama dengan Gayatri. Ini pun sesuatu yang penting juga diwar-warkan. Kenapa golongan kurang upaya ini seolah-olah diberi satu fokus yang cukup hebat oleh PKSO dalam forum kali ini? Okey, yang pentingnya kita melihat pekerja yang telah tercedera dan juga hilang upaya ini, mereka ni semua mempunyai keupayaan. Kita perlu memberi penerangan ataupun pendedahan kepada majikan di luar sana. Sebenarnya terdapat proses-proses yang kita boleh terapkan untuk membantu mereka untuk kembali semula ke alam pekerjaan setelah mereka telah terkenalah kehilangan keupayaan ataupun tercedera. Sebab mungkin mereka melihat dari satu sudut yang okey, sekarang ni pekerja telah tercedera dan mungkin dia tidak boleh membuat pekerjaan yang sama seperti dulu. Tetapi dengan proses-proses dan kita punya konsep yang kita tengahkan ni, pengurusan hilang upaya secara komprehensif, sebenarnya pelbagai aspek yang kita boleh lihat untuk bantu mereka. Contohnya modifikasi kerja, kita nak bantu mereka dari segi macam mana kita nak bantu mereka untuk membuat satu tugasan dengan keupayaan mereka ataupun limitasi mereka dengan mungkin equipment, kita panggil assistive device yang membolehkan sebenarnya mereka bekerja. So pendedahan ni daripada kita punya pengamal-pengamal ataupun good practices, kita panggil best practices daripada negara luar, boleh dikongsi bersama majikan-majikan dan juga pengamal hilang upaya di sana. Okey, Tuan Rosyami, kita tumpukan pula kepada program yang kedua yang diberi dan juga dianggap sebagai terbesar, iaitu Public Employment Services Symposium ataupun PES. Jadi matlamatnya apa sebenarnya, Tuan?
Okay, bila kita bicarakan tentang Public Employment Services Symposium, matlamat kita adalah khusus untuk membantu orang kata pemain-pemain industri, ahli-ahli perniagaan, para golongan pelajar sendiri yang bakal graduan, dan termasuk juga mereka majikan dan pekerja yang terkesan dalam situasi pandemik ini untuk bangkit semula dan mempelajari inisiatif-inisiatif yang telah pun dilaksanakan, yang telah pun dijayakan, dan termasuk strategi-strategi yang telah pun dibangunkan oleh negara-negara luar bagaimana mereka menangani isu-isu pandemik ini dalam mengaktifkan semula pasaran buruh mereka. Dan bila kita sebut tentang perkara ini, saya melihat daripada pengisian tajuk-tajuk yang telah kita rancang untuk simposium ini, dia amat begitu bermakna kepada mereka ni. Antaranya termasuklah kita akan membicarakan isu berkaitan perkembangan industri dalam situasi pandemik ini, situasi ekonomi ini, termasuk pelaksanaan dasar pasaran buruh aktif berdasarkan keperluan pasaran akan datang, dan juga termasuk peluang pekerjaan dan pelbagai topik-topik lain yang kita telah rangka dan kita rancang untuk para peserta yang akan berada ini. Sebab kita yakin melalui simposium ini, kita bukan sahaja dapat menyumbang ke arah perkembangan yang positif, bukan setakat kata mempelajari amalan terbaik tadi, dan masa sama juga mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi menambah fungsi pasaran buruh. Sebab kita tahu kesan daripada pandemik ini bukan sahaja kepada negara kita, seluruh negara, seluruh dunia turut merasai impaknya. Sebab itu forum ini berfungsi sebagai salah satu daripada inisiatif Perkeso dan juga Kementerian Sumber Manusia sebagai usaha untuk menyokong, menggalakkan pertukaran maklumat, inisiatif serta kaedah bagi menangani masalah ketidakstabilan pasaran buruh. Itu ya. Ya, okey, Gayatri, forum ini juga pastinya akan mendapat sambutan yang hebat, dan selalunya tumpuan mereka yang akan menghadiri forum ini saya pastilah kepada apa yang disebut sebagai Expo Kerjaya My Future Jobs. Ini satu lagi daya tarikan sebenarnya kepada forum kali ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan penonton apa yang disediakan sebenarnya kepada rakyat Malaysia apabila mereka menghadiri forum ini nanti, dan juga barangkali menyertai Expo Kerjaya My Future Jobs ini. Okay, terima kasih Tuan Syakawi. So untuk Expo Career Kerjaya My Future Jobs ini, kita akan mengadakan lebih daripada 25,100 kekosongan jawatan yang akan ditawarkan kepada bukan sahaja graduan, golongan lepasan sekolah, mereka yang ingin mencari pekerjaan yang baru, termasuk juga kita punya seniors yang ingin mencari pekerjaan ataupun kembali semula ke pasaran buruh untuk mencuba peluang mereka untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Yang kita laksanakan ini adalah selari dengan peranan Perkeso sebagai penyedia perkhidmatan negara untuk kita membantu mereka, terutamanya mereka yang telah kehilangan pekerjaan disebabkan impak pada pandemik ini, untuk kami beri bantuan untuk memadankan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan daripada pelbagai sektor yang akan menyertai kami daripada untuk menawarkan kekosongan jawatan pada hari tersebut, iaitu pada 7 sehingga 9 September 2021. Dan Rosyami, barangkali bila kita cakap tentang impak pandemik COVID-19 ini, ialah kesan ataupun impaknya begitu serius sekali, dan ianya dirasai sebenarnya oleh rakyat di pelbagai peringkat sebenarnya. Dan dalam usaha ini, barangkali Perkeso juga ada nasihat yang mungkin ingin dikongsikan bersama mereka yang mungkin mengalami tekanan, terkesan sebenarnya akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Mungkin Rohami ingin menyampaikan sesuatu kepada penonton? Ya, memang bila kita sebut ramai individu yang kehilangan pekerjaan, bila kita tahu kesan daripada pandemik, bukan saja kesan daripada ekonomi, setengah ekonomi terpaksa ditutup semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Nasihat saya cukup mudah, Encik Syakawi. Kita harap, kita telah menyediakan platform ini. Kita amat mengharapkan di kalangan mereka di luar sana sertailah program ini. Dan yang paling penting, kita adakan pada 3 hari seperti yang nyatakan oleh Puan Gayatri tadi, begitu dengan Karnival Kerjaya. Kita minta kepada, nasihat saya kepada golongan pencari kerja ini yang masih menganggur, berebutlah peluang ini untuk menghadiri Karnival Kerjaya ini. Dan yang paling penting, rebut saja peluang pekerjaan yang ada di depan mata. Jangan kita terlalu memilih, kerana di samping pendapatan pekerjaan, selain daripada kita membantu dari segi kerja, insyaAllah sok-sok juga turut menyediakan bantuan dari segi upskilling dan juga reskilling bagi membangunkan mereka yang mungkin setengah tercari-cari some skill kemahiran terbaru untuk mereka kata dapat bersaing dengan pasaran keperluan pasaran buruh semasa. Dan kalau kita lihat di bawah IPF 2021 ini, saya melihat satu contoh platform yang cukup baik, kerana bukan sahaja untuk individu yang hilang kerja, termasuk juga majikan menimba pengalaman. Dan insyaAllah IPF 2021 ini akan menawarkan laluan yang tepat untuk mereka, khususnya menerokai peluang-peluang pekerjaan melalui Expo Kerjaya
Future Job, dan di samping itu macam saya nyatakan di awal tadi, boleh mempelajari, memahami ilmu baru berkaitan kemahiran yang diperlukan. Dan insyaAllah kalau kita lihat dari segi tadi telah dikongsi oleh Puan Gayatri, banyak peluang-peluang pekerjaan yang akan diwujudkan, dan kita mengharapkan para pencari kerja dapat bersedia bersungguh-sungguh, dan bila menghadiri tempoh duga itu dalam keadaan bersedia. So kita tahu walaupun diadakan secara virtual, tapi kita jangan ambil mudah. Virtual ni agak mudah, katakanlah cara etika berpakaian, cara kita menjawab sometimes komponen dia juga penting, dari segi penyediaan resume, supaya kita benar-benar bersedia dan rebut peluang. Sebab peluang ini walaupun kita kata kerap kita adakan penganjuran karnival ni, tapi ni kita anggap sebagai satu penganjuran karnival skala besar yang kita consider sebagai skala kebangsaan yang kita anjurkan pada tahun ini dalam tempoh pandemik. Jadi saya berharap kepada mereka rebutlah peluang ini. Mungkin barangkali Rosami, sebelum saya pergi kepada Gayatri, sesuatu yang selalu dibangkitkan ialah tentang masalah yang dihadapi oleh mereka yang mungkin datang dengan semangat yang tinggi, tetapi mungkin tidak cukup persediaan sebenarnya apabila datang untuk ditemu duga dan sebagainya, terutamanya bila mereka menghadapi ataupun menjalani My Future Jobs ini ataupun peluang-peluang yang disediakan oleh My Future Jobs ini. Jadi apa selalu kelemahan yang paling ketara di kalangan calon-calon yang menawarkan diri mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan? Selalunya lah daripada pengalaman tuan sendiri. Okey, berdasarkan feedback yang maklum-malas yang kami terima daripada pihak majikan selepas satu karnival kejayaan kita anjurkan, antaranya ialah kurang persediaan di kalangan calon. Kadang-kadang ada juga yang memilih yang tak bersesuaian dengan qualification yang diperlukan oleh pihak majikan, dan kadang-kadang kita tak nafikan kesan daripada pandemik, ada yang dah berpuluh-puluh tahun bekerja dan tiba-tiba hilang kerja. Sama ada dia hilang skill nak pergi temu duga, nak tahu sama kadang-kadang benda ni reality yang kami lalui. Walau bagaimanapun saya nak highlightkan kepada anda luar sana, jangan risau, insya-Allah kita ada lebih daripada 600 pegawai perkhidmatan pekerjaan perkeso di seluruh negara yang bersedia untuk membantu anda. Apa yang paling penting, anda kena rebut peluang, bukan sekadar untuk attend kita punya carnival ni saja. Anda juga boleh melalui portal My Future Job Perkeso, boleh mendaftarkan kekosongan jawatan. Selain daripada kita adakan carnival ini, walaupun anda lah sekiranya peluang tiada di situ, di peringkat Perkeso kita akan terus memberi bantuan untuk mencari kerja-kerja berterusan tanpa, sebab kita baru saja mengambil alih peranan sebagai portal perkhidmatan pekerjaan negara through My Future Job. InsyaAllah menerusi inisiatif ini, di samping apa yang saya nyatakan tadi, Perkeso juga turut mengadakan program keboleh pasaran pekerjaan, yang mana program ini merupakan satu program untuk kita melatih balik di kalangan pencari pekerja ilmu-ilmu berkaitan dengan keboleh pasaran mereka untuk market diri mereka balik. Di mana dalam sesi perkongsian ini kita turut mengundang pihak majikan, di mana majikan akan berkongsi apakah ekspektasi majikan kepada calon-calon temuduga. Dari samping juga kita turut membantu mereka yang dah mungkin dah hilang skill temuduga, bagaimana untuk menyediakan resume termasuk persediaan sebelum, semasa dan selepas menghadiri temuduga. Antara bantuan yang kita akan sediakan. Okey, penting sekarang ini Gayatri, walaupun kita melihat sepintas selalu tadi, tapi mungkin mereka juga yang terlepas ingin tahu bagaimana cara sebenarnya untuk menyertai ataupun menghadiri acara ini dan cara pendaftaran, dan kalau perlu melakukannya di mana mereka harus melakukannya. Silakan Gayatri. Okey. Kepada penonton di sana yang berminat untuk menyertai persidangan selama 3 hari ini, boleh membuat pendaftaran secara atas talian menerusi laman sesawang www.perkeso.gov.my/IPAF untuk IPAF. Dan peserta digalakkan untuk buat pendaftaran sebelum 5 September kerana kami ada pelbagai program yang mungkin akan diminati oleh penonton di sana. Kita ada satu program perantisan kepada kepada graduan ataupun mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Kita ada program Green E-Arrow yang akan memberi peluang kepada graduan yang menyertai forum ni dan mendengar secara aktif. Mereka akan diberi peluang untuk diberi pendedahan kepada CEO ataupun ketua pegawai eksekutif daripada company yang besar di Malaysia, dan di sini mereka akan dapat menimba ilmu daripada CEO di dalam program perantisan tersebut. Dan juga kepada mereka yang berdaftar sebelum 5 September, mereka juga bakal diberi peluang untuk menyertai slot cabutan bertuah, di antaranya hadiah Apple iPhone
jam tangan Apple Watch SE dan juga AirPods. So penonton di luar sana jangan melupaskan peluang ini dan daftarlah hari ini ya. Baik, sayang sekali kita dah di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi. Serengkas-ringkasnya lah Saudara Rosyaimi, seruan anda kepada penonton-penonton yang menyaksikan program kita ketika ini. Serengkas-ringkasnya. Silakan Tuan. Ya, jangan lupa untuk sertai IPEF 2021. Anda hanya perlu melayari www.perkeso.gov.my/IPEF, dan insyaAllah kami menanti anda daripada, jangan lupa date-nya daripada 6 hingga 9 September 2021 insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rosyaimi. Terima kasih kepada Gayatri kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan kami mengambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat maju jaya sebenarnya kepada Perkeso di atas penganjuran IPEF 2021 ini, kerana saya percaya Perkeso memiliki segala pengalaman sebenarnya untuk menganjurkan forum sebesar ini, dan saya pasti ianya akan mencapai matlamat yang ingin dicapai dan dicita-citakan oleh Perkeso. Tinggi tahniah kepada Perkeso, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19 ini, dan jangan lupa patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sekali kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.